Sahabat saya YB Zaiful, saya tengok ada jauh di belakang tadi, orang kuat kita. Kita bagi tepukan kepada beliau. Seterusnya, Saudara Roslan, orang kuat kita ni, Ketua PDM Bandar Akar, rakan-rakan pimpinan UMNO cawangan dan bahagian yang sempat hadir, rakan-rakan kita daripada Parti Komponen Barisan Nasional, kita bagi tepukan kehadiran mereka. Seterusnya tentulah yang saya raikan saudara, tuan-tuan, puan-puan, ibu bapa saya, pengundi yang akan menentukan kemenangan kita pada 13 hari bulan nanti. Tuan-tuan sekalian, pertama sekali marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pada malam ini di pekarangan rumah ini, di PDM ini, kita sekali lagi dapat mendengar ceramah. Ya, insyaAllah akan saya sampaikan sedikit sebentar lagi dan akan disambung oleh Yang Berhormat Tan Sri Anwar Musa selepas ini. Dalam usaha kita, hanya satu, kita nak membawa cerita benar. Cerita benar saja. Dan kita nak menjawab pelbagai daya pembohongan daripada kerajaan hari ini kepada kita. Tentu penting sekali kita nak pastikan supaya Don Rantau ini N27 ini kita mesti pastikan Tok Mat menang, bukan menang kecil tapi menang lebih besar dan bergaya sampai ini. Boleh tak boleh tuan-tuan? Itu yang saya nak dengar. Kerana apa? Kerana kita tahu tuan-tuan, Barisan Nasional menang di Negeri Sembilan, asalnya 16 kursi itu satu kursi dirampas mula oleh kerajaan melalui undang-undang. Dan kita tinggal 15 daripada 36 kursi. Kita tahu bahawa kemenangan ini tidak akan mengubah apa-apa pada kerajaan negeri. Kita tahu itu. Tapi yang lebih penting ialah kita mahu kemenangan di sini. Kemenangan yang kita mahu tentu kemenangan lebih besar dengan majoriti yang lebih berganda daripada pilihan raya ke-13 lalu. Untuk apa tuan-tuan? Untuk kita bagi signal kepada kerajaan hari ini, kepada kerajaan Negeri Sembilan dan tentu juga kepada kerajaan persekutuan, bahawa kemenangan kita di Rembau, di Rantau ini adalah manifestasi daripada ketidakpuashati rakyat di atas banyak perkara yang gagal ditangani oleh kerajaan pada hari ini. Itu isyarat kita. Maknanya, setelah kita menang besar di Cameron Highland, kita menang di Semenyih, insya-Allah kita mahu menang lebih besar di sini. Kita nak hantar isyarat kepada Tuan Mahathir bahawa rakyat menolak kerajaan pada hari ini. Itu sebenarnya. Dan sudah tentu dengan kekuatan yang ada pada Tok Mat sebagai pemimpin yang begitu berjasa bukan hanya di Rantau, di Rembau dan di Negeri Sembilan, kita mahu beliau nanti punya suara yang kuat di Dewan Undangan Negeri Sembilan bagi membolehkan beliau terus berperanan untuk membela ketidakadilan, untuk memperjuangkan nasib orang Melayu, orang India, orang Cina, kaum-kaum lain di negeri ini. Bagi kita pastikan supaya pembelaan diberikan sebaik mungkin kepada rakyat. Dan kena ingat tuan-tuan, Tok Mat pemimpin besar parti kita, Parti UMNO dan Barisan Nasional. Sudah tentu oleh kerana beliau adalah pemimpin besar kita, kita kena bagi kemenangan untuk kita pastikan supaya parti kita ini, UMNO dan Barisan Nasional, terus boleh bergerak maju ke hadapan. Dan kemenangan ini kita harap akan terus digeruni oleh kerajaan pada hari ini. Tuan sekalian, kita nak kemenangan ini. Kemenangan ini penting. Kenapa? Kerana kerajaan Pakatan Harapan
yang diberi mandat oleh rakyat, baik di hancing, baik di Negeri Sembilan, juga di Persekutuan, adalah kerajaan yang gagal. Yang gagal. Merepek-repek kerajaan ini, tuan-tuan. Ada kena suruh kita minum minyak sawit. Tuan-tuan dah minum ke hari ni? Saya pun tak tahu nak try ke tidak, tuan-tuan. Gagal. Saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, kerajaan Barisan Nasional, kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Najib dulu, yang dianggotai oleh rakan-rakan dalam komponen Barisan Nasional 14 buah parti, termasuk MIC, MCA, rakan-rakan kita di Sarawak dan sebagainya, mewariskan negara ini dalam keadaan cukup baik sekali. Kita bukan tinggalkan negara ini, negara yang miskin. Ekonomi baik, infrastruktur bertaraf dunia, kebajikan rakyat terbela, segala-gala cukup baik. Kita bukan bercakap bohong. Apabila kita kata bahawa negara ini kita wariskan dengan baik, ekonominya baik, bukti dan dalilnya ada. Apa buktinya? Bukan saya cakap. Diperakukan oleh badan-badan penarafan antarabangsa, tuan-tuan. World Bank kata ekonomi kita baik. IMF kata ekonomi kita baik. Badan penerapan standard & Poor kata baik. Fitch Rating kata baik. Moody's kata baik. Semua badan penerapan antarabangsa kata kita baik. Ekonomi kita baik. Malah kita berkeupayaan untuk menjadi negara dalam 20 kelompok negara terunggul di dunia. 9 hari bulan kita kalah, 10 hari bulan dia kata negara nak bankrupt. Tuan-tuan, kita wariskan negara ini dengan keadaan cukup baik. Pembangunan prasarana kita bertaraf dunia, tuan-tuan. Hasil dari mufakat kita, rakan-rakan sokongan daripada masyarakat India, pada masyarakat Cina, Sabah dan Sarawak, kita berkongsi kuasa dalam sebuah kerajaan yang cukup hebat sejak sebelum pilihan raya pertama lagi. Kita dah bina negara ini cukup baik dalam pelbagai bidang, tuan-tuan. Tak ada negara membangun sebagaimana Malaysia ini berkeupayaan untuk melaksanakan prasarana bertaraf dunia. Orang Johor minum pagi, tengah hari boleh makan di Kuala Lumpur, tuan-tuan. Orang Negeri Sembilan tak payah duduk di Kuala Lumpur, duduk di Seremban je. Berulang-alik menggunakan high speed train. Itu kita bina. Nak dibina di Pantai Timur, supaya orang Kelantan, orang Terengganu, orang Pahang tak payah duduk Kuala Lumpur, boleh duduk di negeri masing-masing, bekerja di Kuala Lumpur. Kita menuju ke arah itu. Itu prasarana. Dari segi kebajikan, orang India, orang Cina, orang Melayu, nelayan, petani, pekebun kecil, semua mendapat nikmat daripada kemakmuran kerajaan Barisan Nasional dulu. Betul tak, betul, tuan? Apa yang kita tak dapat? Semua diberi. Ini malang, tuan-tuan. Kerana fitnah, kerana cerita bohong, kerana taruhan pastu, Barisan Nasional akhirnya kalah. Orang percaya dengan fitnah, undilah Pakatan Harapan. Hari ini undi, esok minyak turun RM1.5 kupang. Bodoh, minyak turun. Turunkan, tuan-tuan. Tak. Orang percayalah, pelajar-pelajar percaya. Undi hari ini, besok PTBTN hapus. Mula bayar di tanggal gaji RM4,000. Betul kan, tuan-tuan? Macam-macam janji dipercaya. Akhirnya apa berlaku? Akhirnya hancing segalanya. Semuanya bohong. Semuanya tak ditunaikan. Akhirnya rakyat menderita. Hari ini, apa jadi kepada petani? Apa jadi pada pekebun? Apa jadi pada nelayan? Apa jadi kepada bekas tentera?
Apa jadi kepada pesara kerajaan? Apa jadi pada kaki tangan kerajaan sekarang? Segala-galanya bertukar dalam sekelip mata. Kesenangan yang kita nikmati dulu bertukar. Tak ada apa-apa. Anak-anak kita setengah pun teroka. Dulu waktu pilihan raya dulu. Dia kempen mak dia. Suruh undi pakatan. Hari ni kampung tak berani balik lah. Sebab itu tuan-tuan, kita hari ni akhirnya dipimpin oleh Perdana Menteri dan berada dalam sebuah kerajaan yang memang sangat gagal dan tak mampu untuk mentadbir negara ini. Tuan-tuan, Tuan Mahathir dulu bukan macam Tuan Mahathir sekarang. Tuan Mahathir dulu memang dia hebat. Memang dia mampu memimpin negara. Dia mampu kerana apa? Kerana dia duduk dalam parti Barisan Nasional. Barisan Nasional parti yang hebat. UMNO parti yang kuat. Kerana kekuatan parti itu, maka memberi kekuatan kepada dia. Hari ini, dia duduk dalam parti yang tidak kuat. Dia menang pun 13 kerusi, ya tuan-tuan. Itu pun dia kira curi orang lain lagi. Kan dia tidak kuat. Tuan-tuan, kerajaan hari ini, kalau boleh kita sifatkan, adalah kerajaan satu daripada ciri yang boleh kita sebut pada dia ialah kerajaan yang cakap ikut suka hati saja. Suka hati dia nak cakap. Dia tak pernah fikir nak cakap. Hari ini tuan-tuan, tuan-tuan tengok, tidak ada satu polisi dasar yang jelas untuk membantu pekebun kecil, petani. Hari ini harga getah jatuh teruk, tuan-tuan. Kelapa sawit jatuh teruk. Tidak ada perancangan. Yang ada, yang mana saya sebut tadi, hanyalah minta untuk rakyat sehari 1 sudu minum air kelapa sawit. Tak ada. Menderita, tuan-tuan. Dapat pula menteri Tarikh Sakop. Orang seputih. Mana dia tahu, tuan-tuan? Adakah dia cadang pada kita? Kalau harga sawit dah jatuh, harga getah dah jatuh, senang saja dia kata, untuk pendoreh getah, banyakkan mendoreh. Kalau hujan pun, mendoreh juga. Kalau tak boleh mendoreh, kita tebang, tanam buluh. Dia ingat hari ni tanam buluh, besok terus boleh jual. Dia tak tahu kos tebang berapa, kos tanam semula berapa. Siapa nak beli buluh ni, tuan-tuan? Sebab tu saya kata tadi, kerajaan ini cakap ikut suka hati. Itu satu ciri dia. Ni saya, tuan-tuan, ahli parlimen kampung. Saya bila dengar Menteri Pelajaran kata, mula-mula cerita pasal kasut hitam. Bukan? Tuan-tuan tak ingat kasut hitam? Naik harga kasut, tuan-tuan. Orang kampung saya SMS, Datuk, macam mana ni kasut hitam di Lenggong bukan ada banyak kedai jual kasut hitam ni. Bila kasut hitam, cerita lain pula. Kemudian dia kata, tak apa, bila banjir saja, kita nak ajar anak kita berenang. Jadikan satu kurikulum. Saya duk fikir, macam mana nak berenang ni? Di kampung saya, bukan ada kolam renang. Sekolah-sekolah pun bukan ada kolam. Yang ada hanya Sungai Perak. Saya kata jenuh. Mati anak murid saya nak berenang. Di tepi Sungai Perak. Ini, tuan-tuan. Dia bukan bercakap soal agenda pendidikan yang hebat. Saya nak bagi tahu, tuan-tuan, pendidikan dalam negara ini, di zaman kerajaan Barisan Nasional, sudah ke arah bertaraf dunia, tuan-tuan. Bertaraf dunia. Universiti kita, antaranya universiti
Kalaupun bukan sebuah universiti itu hebat, bidang-bidang pengajian kita bertaraf dunia. Standard kita sudah hebat. Tapi hari ini, apa yang berlaku? Mula-mula dia masuk Kementerian Pelajaran, apa dia janji kepada semua Kementerian Pelajaran? Dia janji di depan pegawai. Oh, dia kata apa? Dia kata, langkah pertama, dia masuk, dia nak buat, satu ialah, dia nak hapuskan AUKU. Terkejut pegawai, hapuskan AUKU. Dia ingat akta kolej dan universiti ni hanya melibatkan isu berkaitan dengan kebebasan pelajar berpolitik. Dia tak tahu bahawa AUKU ni melibatkan polisi yang besar tentang autonomi universiti, dasar universiti. Akhirnya, sampai sekarang dia tak boleh buat, tuan-tuan. Memang tak boleh buat. Yang keduanya apa? Apa dia janji lagi? Wah, dia janji. Dia akan buat polisi dasar untuk pelajar-pelajar yang meminjam PTBTN mula bayar di tanggal gaji RM4,000. Tuan-tuan, semua perkara yang dijanjikan ini membuktikan cakap sesuka hati saja. Akhirnya tidak dilaksanakan sampai hari ini. Dia tak boleh buat. Saya, bekas pengurusi Perubahan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional, tuan-tuan. Saya nak bagi tahu, tuan-tuan. Saya daripada awal lagi. Saya dah agak memang tak mampu nak buat. Zaman kita Kerajaan Barisan Nasional, saya masih ingat. Waktu mula-mula kita nak buat manifesto. Datuk Najib tanya banyak perkara. Cadangan itu, cadangan ini, boleh buat, boleh tidak. Boleh buat ke tidak, sesuai atau tidak. Kita bagi cadangan. Cadangan yang kita bagi, lebih beratus kali ganda lebih baik daripada apa yang mereka cadangkan. Yang mereka cadangkan, hanya untung kepada golongan pihak-pihak tertentu saja. Saya nak bagi tahu tu sekalian. Apa yang dilaksana? Dia laksanakan antara hari ini yang dia buat ialah apabila menghapuskan sekatan immigration. Sekatan immigration. Memang kepada sekelompok, baguslah. Tapi, dia hanya menguntungkan kepada pelajar yang telah mendapat pembiayaan. Orang yang dah pinjam, dia dah bekerja, dia untung. Tapi, merugikan kepada pelajar-pelajar lain. Malah apa berlaku? Apabila dasar polisi melepaskan sekatan immigration yang dibuat, ia akan merugikan PTBTN apabila jumlah kutipan yang mereka perolehi sebelum ini menurun. Bila menurun, dia menjejaskan kepada PTBTN apabila keuangannya tidak berpusing dengan baik. Dan akhirnya menjejaskan kepada pelajar-pelajar baru. PTBTN ini, dia bukan mendapat geran daripada kerajaan. Dulu saja, di awal penubuhan saja mendapat geran daripada kerajaan. Sekarang ini, PTBTN mendapat sumber keuangan daripada 3 sumber. Satunya ialah daripada pinjaman PTBTN kepada institusi keuangan. KBSP ke, bank dan sebagainya. Yang keduanya, penjualan terbitan sukuk. Yang ketiganya ialah daripada kutipan balik. Daripada 3 sumber ini, satu daripada sumbernya disekat, maka dia akan menjejaskan kutipan balik. Bila dia menjejaskan kutipan balik, dia akan beri kesan kepada pelajar-pelajar. Sebab itu, tuan-tuan, kita dulu, waktu kita menjadi kerajaan, kita adalah kerajaan yang bertanggungjawab. Bertanggungjawab bagaimana? Kita fikir semua orang. Kita fikir bagaimana kita nak jaga anak-anak yang baru nak belajar. Kita fikir bagaimana kita nak jaga anak-anak yang sedang belajar ini yang tak dapat penuh. Kita fikir semua kelompok dan semua golongan. Amat malang, tuan-tuan. Amat malang sekali. Kalaulah kita menang tempoh hari, tuan-tuan, kita masih lagi menjadi kerajaan, saya rasa PTBTN tahun ini akan mula membuka peluang pinjaman kepada pelajar-pelajar yang belajar di luar negara. Kenapa? Kerana ramai. Saya pergi ke Indonesia, tuan-tuan. Ramai pelajar-pelajar India yang membuat kos perubatan. Di Bandung, di Medan, di Jakarta.
yang tak ada pembiayaan. Juga pelajar Cina, pelajar Melayu. Ada ramai pelajar-pelajar kita yang belajar di Timur Tengah, yang belajar di Mesir, yang belajar di Jordan, juga tidak dapat peruntukan. Sebab itu kita perlu fikir bagaimana kita nak membantu ni. Sebab itu kita cari jalan, kita tingkatkan kutipan balik. Dengan adanya jumlah kewangan yang besar, maka kita bagi peluang kepada anak-anak kita yang hari ini hanya dapat beasiswa farma, tuan-tuan. Dia belajar dapat beasiswa farma. Father and mother saya tolong. Tak ada duit, mak bagi. Tak ada duit, bapak bagi. Tak ada duit. Sebab itu kita fikir, kita jadi kerajaan bertanggungjawab. Ia berbeza dengan kerajaan hari ini yang hanya nakkan popular saja. Dia nak popular saja. Sebab itu hari ini, tuan-tuan, sampai sekarang dia tidak boleh buat untuk memulakan bayar balik di tanggal gaji RM4,000. Dia tak boleh buat, tuan-tuan. Saya jamin dan saya yakin dia tak mampu buat. Melainkan kalau dia sanggup tanggung risiko. Sebab itu, dia berjanji saja pandai. Dia tak fikir risikonya. Sebab apa, tuan-tuan? Kalaulah dia kata, tempoh hari tengok, dia mula bagi polisi, kononnya, mula bayar di tengah gaji apa? RM1,000. Sebelum itu, Kula Asikaran, Menteri Sumber Manusia, dia umum. Apa dia umum? Dia kata, kita naikkan gaji minima. Dia janji RM1,500. Dia naik RM50 saja. Tan Sri Anwar sampai. Lagi boleh saya volunteer awal sikit, tuan-tuan. Dia naikkan 50. Bila dia naik 50, maknanya apa? Maknanya gaji dia lebih daripada RM1,000. Lepas dia umum itu, tak lama lepas itu, dia pun umum, mula bayar di tengah gaji RM1,000. Maknanya seolah-olah dia saja naikkan gaji sebab dia nak kutip melalui PTPTN. Inilah kerajaan yang tidak bertanggungjawab. Sebab itu, tuan-tuan, saya sebut tadi, ini kerajaan yang bercakap sesuka hati. Tuan-tuan tengok sahabat saya seorang lagi. Ni Menteri Pertanian Industri Asas Tani. Ini satu lagi, tuan-tuan. Hari ini tak berani nak bercakap dalam Dewan. Dia takut terlepas lagi. Bila kita bercakap tentang penderitaan, dijemput Jawabat Tan Sri Anwar Musa, Siswa Agung UMNO, hadir ke ceramah kita. Bila kita bercakap soal penderitaan nelayan, soal penderitaan petani, nelayan hari ini menderita, tuan-tuan. Kalau sebelum ini didapat bantuan daripada kerajaan, insentif nelayan, insentif petani, secara bulanan dibeli oleh kerajaan, hari ini tidak lagi mendapat sebagaimana dulu. Maka bila kita minta supaya menteri kajilah, sama ada teruskan atau laksanakan program baru. Lah, apa dia kata, tuan-tuan? Dia suruhnya petani nelayan tanamlah kelapa, tanam apa? Tanam nenah, tanam kelapa. Saya tak tahulah, tuan-tuan. Barangkali di Negeri Sembilan ni nelayan dia adalah rumah atas darat ni, adalah tanah. Tuan-tuan pergi ke Sarawak, pergi ke Sabah, Sabah utamanya, nelayan rumah atas air, tuan-tuan. Takkan nak tanam nanas atas air. Ini pemimpin low class, tuan-tuan. Pemimpin yang bercakap sesuka hati, yang tidak berfikir, tidak ada agenda, tidak ada perancangan bagaimana mahu membawa negara ini ke arah yang lebih baik. Tuan-tuan, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, saya percaya, jemput Tan Sri, saya yakin sebenarnya rakyat Malaysia mengimpikan sesuatu yang lebih baik daripada kerajaan Barisan Nasional. Sebab itu mereka beri undi kepada kerajaan Pakatan Harapan. Duduk Tan Sri, saya tak lama lepas tu berhenti lah. Jangan tak lama. Saya pilak mengah boleh lah. Tentu mereka mengharapkan
supaya kerajaan Pakatan Harapan memberi dan membawa satu polisi atau dasar yang lebih baik daripada kerajaan terdahulu. Malangnya, sehingga sampai hari ini tidak ada polisi atau dasar yang lebih baik. Tak ada lagi, tuan-tuan. Yang ada hanyalah baru cadangan-cadangan tertentu, tapi belum dilaksanakan. Termasuklah cadangan mengenai kelapa sawit tadi, tuan-tuan. Semalam dilancarkan kempen sayangi kelapa sawit. Tuan-tuan, zaman kita dulu, zaman Barisan Nasional, Datuk Najib atau menteri sebelum itu pergi keluar negara. Kita pergi ke China, kita pergi ke Rusia. Bukan saja pergi, bawa balik buah tangan kepada rakyat. Hari ini apa? Perdana Menteri kita dah pergi ke Jepun. Bila dia pergi Jepun, dia bawa balik pelaburan tak? Dia bawa balik ialah bon samurai. Potong kepala, tuan-tuan. Hutang 200 bilion yen, tuan-tuan. Bersamaan dengan 7.8 bilion ringgit duit Malaysia. Bawa balik hutang, tuan-tuan. Bukan saja bawa balik hutang. Bila dia pergi ke Jepun, rupa-rupanya banyak syarikat Malaysia. Banyak syarikat kita. Antaranya lah IHH Berhad. Syarikat yang antaranya terlibat dalam bidang perubatan. Punyai hospital yang cukup hebat. Queen Elizabeth di Singapura. Kalau tak silap ada di Turki. Di Malaysia banyak. Dulu ini syarikat milik kita, milik khazanah bertaraf antarabangsa. Bila Tuan Mahathir pergi ke Jepun, kita ingat dia bawa balik pelaburan, dia bawa balik hutang, syarikat kita pula terpaksa dijual kepada Jepun. Ini, tuan-tuan. Dia pergi ke mana? China pun sama, Amerika pun tak ada. Baru dia pergi ke Pakistan. Ingat ke? Dia bawa balik lah, bawa balik kalung anugerah dia dapat seorang-seorang. Kalung ke, anugerah ke, pengiktirafan doktor, dia tidak boleh membantu rakyat yang sedang menderita ni. Betul, tuan-tuan? Rakyat nakkan pembelaan. Harga barang naik, tuan-tuan. Kos sara hidup tinggi. Tidak selesai. Kita harap bila dia pergi keluar negara menggunakan wang rakyat, maka tentu buah tangan boleh dibawa balik kepada rakyat. Tengah-tengah rakyat menderita ini, dia boleh nak bagi tumpuan. Dalam bajet belanjawan 2019 yang diumumkan pada tahun lepas, dia luluskan kalau saya tak silap 35 juta untuk Formula 1 di Sepang. Siapa yang untung? Anak dia, tuan-tuan. Anak dia. Anak dia untung. Rakyat untung tak? Kita nak beli tiket pun mahal, tuan-tuan. Nak beli beras, nak beli barang dapur pun susah. Ini nak beli tiket, nak tengok Formula 1 beribu-ribu di Sepang. Bukan jauh persembahan ni. Tengah rakyat Kedah, ni di Kedah. Air teruk. Air tak ada. Dia umum pembinaan lampangan terbang di Kulim 1.8 bilion ringgit. 1.8 bilion ringgit itu kalau diagih-agihkan kepada rakyat, banyak nikmat yang rakyat bolehi. Itu bukti bahawa, tuan-tuan, bahawa kerajaan hari ini, pemimpin hari ini tak ada langsung dalam jiwa dia untuk membela dan menjaga rakyat. Tuan-tuan sekalian, bukan itu saja. Kalau kita tengok kerajaan hari ini, apa yang dia boleh buat hanyalah semata-mata tukar kulit je. Tak ada satu dasar polisi yang lebih baik dia buat daripada kita dulu. Yang ada hanya tukar kulit. Saya cukup yakin di Negeri Sembilan ni, tuan-tuan. Tukar ya. Kalau di Perak tu, projek perumahan kita buat derma siswa Yayasan Perak, dia tukar. Derma siswa Harapan Perak, dia buat Harapan. Di Johor, kita buat bas Muafakat Johor, dia buat bas Harapan Johor. Aksiden pun dah. Tuan-tuan.
Bukan itu saja. Banyak program, baik pembangunan, baik kebajikan, apa yang kita buat dahulu, tidak ada suatu perubahan yang lebih baik. Yang ada, makin kurang. Yang berbeza, hanya tukar nama. Ini kerajaan tukar kulit, ya tuan-tuan. Berim, jadi basah. Itulah rupanya. Sebab itu tak ada agenda. Sebab itu saya kata tadi, tuan-tuan, harapan rakyat nakkan supaya kerajaan hari ini bawa agenda yang lebih besar. Sebab itu, tuan-tuan, merepek-repek Papua ni. Kejap-kejap dia umum. Kononnya ada Badan Penerapan Antarabangsa perakukan bahawa kerajaan ini baik dalam bidang-bidang tertentu. Sebenarnya penilaian itu dibuat kepada kerajaan yang dipimpin oleh Barisan Nasional dulu. Laporannya dikeluarkan pada hari ini. Itu saja. Yang duduk cerita baik itu ialah baik yang kita buat dulu. Hari ini tidak ada apa, tuan-tuan. Kaki tangan kerajaan nak dikecilkan. Bukan itu saja, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok hari ini, banyak JLC kerajaan berlaku pembuangan kerja di Telekom Malaysia, di beberapa JLC lagi. Saya yakin ia akan berlaku. Apatah lagi apabila banyak syarikat-syarikat yang dimiliki oleh kerajaan hari ini telah dijual. Tuan-tuan, satu lagi ialah kerajaan ini ialah kerajaan yang putar belit. Saya sebut di awal tadi bahawa kita wariskan negara ini dalam keadaan cukup hebat dengan kedudukan ekonomi yang baik. Hutang kita hanya 686 bilion saja. Itu saja. Hutang ini boleh diakses. Tuan-tuan boleh tengok. Tengok dalam laporan Bank Negara. Boleh tengok, tuan-tuan. Dia bukan rahsia. Tapi berkali-kali, terutama sekali Lim Guang Eng ni, telah mengatakan bahawa kononnya negara ini nak bankrupt. Hutang negara 1 trilion. Baru saja kita kalah, hutang terus 1 trilion. Saya daripada awal lagi, tuan-tuan. Saya sudah jangkakan apa naratif dia. Apa matlamat dia. Dia bukan hanya menyebut bahawa hutang negara 1 trilion. Bukan hanya menyebut bahawa negara ini nak bankrupt. Dia kata negara ini macam-macam. Dia juga sebut kononnya berlaku penyelewengan dan kerugian di khazanah. Dia juga kata kononnya tabung haji hutang 19.9 bilion ringgit. Dia kata juga bahawa PNB rugi dan sebagainya. Maka bila badan-badan ini rugi, kerajaan nak bankrupt, kerajaan tak mampu nak tanggung kerugian. Sebenarnya dia ada muslihat, tuan-tuan. Bila dia kata begitu, dia kemukakan langkah bagaimana nak menyelesaikan masalah itu. Sebab itu, tuan-tuan, saya nak bagi tahu. Saya tentu kecewa, saya rasa tuan-tuan juga kecewa. Saya sebut ini bukan kerana resi itu tidak. Tetapi mana boleh syarikat milik tabung haji, tuan-tuan, yang dibina begitu lama oleh Kerajaan Barisan Nasional sejak 1969 lagi, tuan-tuan, tabung haji menjadi agensi yang begitu hebat, begitu dikenali oleh masyarakat dunia Islam. Daripada tidak ada apa-apa, Kerajaan Barisan Nasional lah yang membangunkannya dengan syarikat peladangannya, dengan syarikat pembangunannya, pelbagai bidang perniagaan dibangunkan oleh tabung haji. Hari ini, Lim Guang Eng kata tabung haji rugi. Bila rugi, apa cara dia? Tuan-tuan, banyak syarikat tabung haji pada peringkat awal dipindah milik oleh syarikat SPB yang ditubuhkan oleh Lim Guang Eng, diletak di bawah kendalian dia. Tapi akhirnya apa berlaku? Syarikat milik tabung haji telah dijual, bukan lagi milik tabung haji. Hari ini, tuan-tuan, dah dapat dividen tabung haji? Tak dapat kah? Tak dapat, tuan-tuan. Ini kerajaan
yang tidak bertanggungjawab. Begitu juga berlaku pada khazanah. Saya bukan tuduh tuan-tuan, tapi saya memetik daripada Bloomberg, majalah antarabangsa, melaporkan bahawa ada syarikat-syarikat yang dijual oleh kerajaan milik khazanah, dijual di bawah paras harga sebenar. Malah bank, satu bank di Filipina milik khazanah tuan-tuan, iaitu Unibank, BDO Unibank, dijual mengikut laporan majalah antarabangsa kepada individu yang tidak dinamakan. Tak tahu kepada siapa dijual. Adakah ini kerajaan yang boleh kita percayai? Tidak amanah, tidak telus, menjual harta siapa? Harta kita tuan-tuan, harta rakyat. Harta rakyat. Harta yang dibangun, dibina oleh Kerajaan Barisan Nasional. Tuan-tuan, ini menunjukkan bahawa kerajaan ini kerajaan yang tidak bertanggungjawab, yang hanya mencari jalan. Saya tak tahulah tuan-tuan, tapi saya tak mau menuduh. Tetapi banyak laporan yang keluar, ia dinamati oleh kroni-kroni dan individu-individu tentu saja. Malang sekali kepada rakyat Malaysia. Malang tuan-tuan. Daripada negara kita adalah negara yang kecil, kita telah bangunkan, kita telah bina tuan-tuan. 61 tahun kita bina Barisan Nasional bersama dengan rakan-rakan komponen, bersama dengan MCA, MIC, rakan-rakan kita lain. Kita bina negara ini. Nikmatnya diperoleh oleh semua orang. Yang bekerja di IHH Berhad itu, hospitalnya, ada orang Melayu, ada doktor Cina, ada doktor India, boleh bekerja. Tapi hari ini, nasib mereka apa jadi? Karena syarikat itu bukan lagi menjadi syarikat milik kita. Sudah dijual. Sudah menjadi milik Jepun. Kalau Jepun buat polisi, bahawa pekerja-pekerja hanya di kalangan rakyat Jepun, apa nak jadi kepada anak Malaysia? Apa nak jadi pada doktor India? Apa nak jadi pada doktor Cina? Apa nak jadi pada anak Melayu doktor situ? Yang kerja jururawat, yang kerja kantin sebagai di syarikat-syarikat itu. Ini tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, kita kena bagi signal. Tok Mat kena menang besar di sini. Kita nak bagi signal kepada kerajaan hari ini. Boleh tuan-tuan? Kita nak bagi signal bahawa kerajaan ini tidak bertanggungjawab. Kita nak bagi signal bahawa kerajaan ini tidak boleh kekal lama. Kena diturunkan segera. Karena kalau kekal lama, banyak lagi harta rakyat akan terjual tuan-tuan. Ini Menteri Keuangan dan Perdana Menteri tidak bertanggungjawab tuan-tuan. Senanglah mentadbir macam tu. Suruh saya jangan Tan Sri Anwar pun boleh. Jadi Menteri Keuangan Perdana Menteri jual. Siapa pun boleh. Kita naklah. Kalau kita ada satu syarikat, banyakkan lagi. Tambah lagi kekayaan negara ini. Berilah kemakmuran kepada rakyat lagi. Itu yang sepatutnya berlaku. Sebab itu tuan-tuan, jangan kita lakukan kesilapan kali kedua. Jangan tuan-tuan. Jangan. Kalau dulu ada rakan-rakan kita terpengaruh dengan fitnah, terpengaruh dengan berita tidak benar, terpengaruh dengan tawaran palsu, minyak nak turun, harga barang nak turun, jangan lagi kita kena kencing kali kedua tuan-tuan. Jangan. Bagi signal. Boleh tuan-tuan? Kita bagi kemenangan besar kepada Tok Mat. Kerana penting. Bukan saja Tok Mat adalah pemimpin utama parti kita, tetapi dia imej kita. Kita nak lawan parti yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim. Kita tunjukkan bahawa kita lebih hebat daripada dia. Tuan-tuan. Kita nak tunjukkan. Kita nak tunjukkan bahawa orang di rantau ni, di Rembau ni, tak boleh dipermain-mainkan. Kita ada prinsip, kita ada pegangan. Kita sayang kepada Barisan Nasional. Boleh tuan-tuan? Kalau nak boleh, saya berhenti tu tuan-tuan. Saya berhenti, saya nak bagi ke abang saya ni. Jadi tuan-tuan, akhir sekali, UMNO, Barisan Nasional adalah parti yang membela rakyat secara keseluruhannya.
Sekarang kita bersama dengan PAS. Kita parti yang terbukti. Jangan bimbang tuan-tuan. Track record Barisan Nasional sejak pilihan raya pertama sampai ke 13, lebih daripada 60 tahun kita memimpin negara ini. Kita bersikap adil, saksama sesuai dengan apa yang termaktub dalam perlembagaan. Sekarang PAS bersama dengan kita. PAS juga terbukti parti yang cukup wibawa kerana sudah ada track record baik di Kelantan dan juga Terengganu. Percayalah, gabungan parti ini mampu untuk beri tawaran yang lebih baik daripada kerajaan Pakatan Harapan pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah. Itulah tadi penerangan yang telah disampaikan oleh Datuk Dr. Samsul Nasara. Jadi alhamdulillah, selamat pada malam ini kami bagi pihak PDM Bandar Eka dan lokaliti Taman Seri Anggrek mengucapkan selamat datang kepada Yang Berhormat Tan Sri Haji Anwar Musa, Setiausaha Agung UMNO Malaysia, memerangkap Ahli Parlimen Katereh, dan juga selamat datang kepada Ketua Wanita UMNO bahagian Seremban, Puan Latifah Ali. Selamat datang, Puan. Okey, alhamdulillah. Seperti mana yang telah kita dengar daripada Datuk Seri tadi, menyampaikan maklumat-maklumat dan juga perkara-perkara yang tidak kita ketahui selama ini. Alhamdulillah. Jadi untuk menyemarakkan lagi majlis pada malam ini, marilah kita sama-sama melaungkan. Yang pertama sekali kita lakukan hidup Tok Mat, yang kedua hidup Bien. Okey, sama-sama. 1, 2, 3. Hidup Tok Mat! Hidup Bien! Okey, untuk tidak melengahkan masa, kita mempersilakan Yang Berhormat Tan Sri Haji Anwar Haji Musa untuk menyampaikan ucapan. Silakan Tan Sri. Inilah barisan kita yang ikhlas berjuang, siap sedia. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam keadaan kerugian, melainkan orang-orang yang beriman dan bertakwa, serta berpesan-pesan atas jalan kebenaran, dan berpesan-pesan dengan penuh kesabaran. Saudara pengacara majlis, sahabat saya yang berhormat, Datuk Dr. Samsul Anwar Nasara. Pak dia baik bagi nama panjang, Pak saya bagi nama pendek je, Anwar saja. Dia adalah Dr. Samsul Anwar Nasara. Oh, nama Anwar ni memang pandai bercakap. Tuan-tuan pun kenal banyak Anwar kan? Sebab makna Anwar ni ialah Anwar, An-Nur ni orang yang merlip, bercahaya-cahaya. Nur itu cahaya. Anwar, orang yang memancarkan cahaya. Yang dikasihi Encik Mustafa Salim, Ketua UMNO bahagian Seremban, yang juga selaku setiausaha Badan Perhubungan UMNO Negeri Sembilan, yang berbahagia Puan Latifah Ali selaku Ketua Wanita Badan Perhubungan
UMNO Negeri Sembilan. Yang berhormat, saya difahamkan yang berhormat Datuk Zaiful, kat mana dia? Katanya ada sini. Ada ya? Yang berhormat Datuk Zaiful selaku Ketua Penerangan UMNO bahagian Rembau dan ahli-ahli jawatan kuasa bahagian. Yang berbahagia Encik Roslan selaku Ketua PDM. PDM ni nama apa? Bandar Ekar. Ya. Sahabat-sahabat saya pada MIC, Makal Sakti, parti-parti, komponen Barisan Nasional, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebenarnya terus terang kata saya ni keletihan yang amat sangat. Pagi-pagi tadi rush meeting jawatan kuasa pengurusan. Lepas tu terlari masuk sekejap dalam parlimen nak cek tengok jelutong okey ke tidak. Sekarang nampak baik sikit. Nampak baik sikit. Hari ni dia nampak baik sikit. Sebab sedang dikursuskan. Dikursuskan untuk belajar jadi ahli parlimen yang baik. Ya. Kita jadi ahli parlimen ni rakyat tonton kita, tengok kita. Kita bercakap macam mana, butiran-butiran bercakapnya apa. Sebab itulah saya tak suka bercakap kasar-kasar dalam parlimen. Laipun adat orang Melayu ni dia menikam dengan pantun, jadi saya berpantun lah. Saya ni dah lama, saya masuk parlimen pada tahun 90 lagi. Dah berapa puluh tahun. Jadi nak bergaduh dengan yang baru-baru ni, tak nak jugalah. Tapi sikit sebanyak elok juga dipesan. Sebab itulah saya berpantun. Pantun saya tak adalah niat nak mengata apa-apa. Cuma saya kata, badan berbulu, namanya lutung. Walau berakal, tidak berotak. Walau berakal, tidak berakal, walau berotak. Tak malu ke, wahai bosku jelutung? Nampak cerdik, tapi tak bijak. Cerdik lain, bijak lain. Ya. Kalau cerdik, kancil pun cerdik. Tapi kadang-kadang harus ada kebijaksanaan. Terutama kita sebagai wakil rakyat. Apalagi kalau kita sebagai kerajaan. Mesti ada kebijaksanaannya. Mudah-mudahan kita akan dapat kerajaan yang ada kebijaksanaannya. Memang letih. Habis parlimen, berlari datang ke rantau, buat perjumpaan dengan kawan-kawan, parti-parti sahabat, parti-parti komponen. Habis sesi sambung pula perbincangan khusus dengan MIC dan MCA sampai habis lewat petang. Dah petang tadi tak tahu ke mana pula nak pergi, cari pula rumah kawan tumpang mandi tadi. Itulah lambatnya sampai sikit. Kebetulan ada kawan sekolah saya ni, Kapten Johan, driver helikopter. Sama-sama dekat RMC, pergi numpang mandi. Kemudian datang balik. Jadi adalah sikit terasa letihnya. Tapi kita orang politik ni, letih macam mana pun dapat mikrofon, tengok orang dekat depan, yang demam pun rasa dah nak baik dah. Kerana tidak ada perkara yang lebih baik dalam kehidupan kita ini apabila kita dapat melakukan sesuatu dengan nawaitu, dengan harapan, ia membawa kebaikan kepada semua. Kalau kehidupan kita dapat jadikan orang yang kerana kita, maka orang lain dapat hidup senang, itulah sebaik-baik kebajikan. Ada disebut banyak dalam hadis, antara lain yang dikatakan, barang siapa memudahkan urusan orang lain di dunia ini, nescaya Allah akan menolong memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Besar tanggungjawab dan ganjaran untuk kita
bersedia untuk berkorban demi kebaikan umat keseluruhannya. Sebab tu bila saya datang ke rantau, bila saya tengok rantau ni cukup istimewa. Lebih-lebih lagi sejak dia dipimpin oleh Tomat. Tuan-tuan mungkin tak terasa sangat di sini istimewa sebab mungkin tiap-tiap hari kita berada di sini. Dan juga kadang-kadang kita ni manusia ni, kejadian manusia, kalau benda dah ada dengan kita, kita tak terasa sangat benda tu nikmat. Ini kelemahan manusia. Kalau benda dah banyak, benda dah dapat, benda dah ada dalam tangan kita, kita tak terasa nikmat. Ingat tak waktu kita muda-muda, kalau tak nak mengorat, orang yang belum kahwin, waktu dia mula berkenan dengan girlfriend dia ke siapa ni, ini bercakap melalui pengalaman. Kalau tak dapat lalu depan rumah pun dah rasa seronok, puas. Saya waktu zaman sekolah dulu, saya kayuh basikal daripada kampung Bukit Marak sampai ke Bacok 17 kilometer. Harapannya nak lalu depan rumah girlfriend. Jauh kayuh basikal. Sebab tu orang sewaktu bercinta sebelum jadi isteri, ya, Kak Latifah dia, waktu belum jadi isteri, belum dapat, berjalan pimpin. Patut belum boleh pimpin, belum jadi isteri kita, tapi waktu belum dapat, darling, I love you. Belum dapat, lagi 3 hari nak birthday, bunga dah beli dah. Selagi belum dapat, nak diulang-ulang, berjalan, pimpin. Tak ada parik, tak ada apa pun. Tapi bila dah kahwin, anak 3, nak menyeberang jalan, lori tayar 10 lalu, suami menyeberang lain, isteri menyeberang lain. Itu kelemahan manusia. Sebab apa? Sebab bila dah dapat. Bila nak tahu satu benda tu nikmat dan rahmat, antara lain ialah apabila sudah tidak lagi berada dengan kita. Bila dicabut daripada kita, terasa benar nikmatnya. Dalam kehidupan, kesihatan adalah nikmat. Kadang-kadang kita tak mensyukuri pun, sehinggalah bila kita sakit, terasa benar sihat tu nikmat. Sihat nikmat tuan-tuan. Waktu sihat kencing pun sedap, sah ke benda lain. Nikmat. Orang tak sedar kencing tu nikmat. Tiba-tiba kena penyakit batu karang, nak kencing tak dapat. Baru terasa rupanya kencing tu pun sihat. Tapi jangan jadi macam Pakatan Harapan, kencing merata setiap hari, tak boleh juga. Nikmat. Saya selalu kata, kalau nak tahu nikmat tak nikmat, nak tanya tuan-tuan ni, siapa dia yang menyangka anggota yang paling dekat dengan mata kita, yang kita melihat dengan mata, hari-hari melihat pada cermin, tapi kita tak perasan pada anggota itu, ialah kening. Tak ada siapa pun fikir kening tu nikmat. Tak ada siapa pun bangun pagi, ya Allah, ya Tuhanku, aku bersyukur kerana aku diberikan kening. Termasuk lotong, keningnya tebal. Walhal kening adalah yang paling dekat dengan alat melihat, yang paling dekat dengan mata. Kita pun melihat dengan mata. Tengok dalam cermin pun tiap-tiap hari dengan mata. Tak perasan pun cermin yang kening tu nikmat. Tapi kalau nak tahu kening ni nikmat tak nikmat, ya, balik nanti, singgah kat kedai rantau, beli pisau jilet super neset cap buaya. Kemudian cukur buang kening. Bangun pagi esok jogging. Kalau hujan lagi cantik. Apa yang akan dialami oleh manusia yang tak ada kening?
peluh atas kepala akan turun cross dahi, tak break, tak kona dah. Dia terus terjun masuk dalam mata. Baru kita perasan manusia yang tak ada kening macam kereta berjalan tak ada wiper. Rupanya kening tu pun nikmat, tapi kita tak biasa dengan hilang kening, maka manusia lupa nikmat. Macam itulah juga dalam kehidupan kita. Kita semua harus bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana negara ini satu negara yang istimewa. Rantau ini satu don yang istimewa. Bukan saja istimewa bagi orang Melayu, orang Islam, tapi istimewa bagi seluruh rakyat don rantau ni. Tuan-tuan, banyak orang tak perasan. Di rantau ni, pengundi orang India ada 5,000. Kuil India ada 13 buah. Bukankah itu nikmat bagi sahabat-sahabat kita, orang India? Dan orang India boleh pergi sembahyang, walaupun kelilingnya kampung orang Melayu, dia tak perlu risau. Tak akan ada orang bawa machine gun dan tembak orang duduk sembahyang. Penduduk 5,000, kuil ada 13. Banyak juga yang tomat tolong untuk mendapatkan pembinaanku. Tadi saya tengok, sahabat daripada MIC tunjuk senarai berapa ratus ribu yang Datuk Mat tolong untuk membantu keperluan orang masyarakat India. Orang Islam ada 11,000, masjid ada 9 aja. 11,000 orang Islam, masjid ada 9. 5,000 orang India, kuil ada 13. Gereja, kata silap saya, ada 2 buah. 1 buah. Tokong Buddha ada 2 buah yang besar. Semua itu adalah kita tak perasan keindahan Malaysia. Bukan saja Negeri Sembilan, pergi ke Kelantan macam tu juga. Kelantan tu 98% orang Islam. Majoriti yang kecil adalah orang-orang beragama Buddha, terutama orang Siam. Tapi di Malaysia ini, Buddha baring dan lain Buddha yang paling besar, paling panjang sekali, bukan berada di Negeri Sembilan, dia berada di Kelantan. Indahnya Malaysia. Dan lain Buddha itu dibina sejak zaman Barisan Nasional Merentah. Lepas tu PAH Merentah, Menteri Besarnya Tok Guru, almarhum Tok Guru Ustaz Ni Aziz. Tapi orang Buddha di Kelantan daripada Buddha baring, dia bina Buddha yang duduk bersila. Walaupun diperintah oleh satu lagi parti, yakni parti PAS. Lama tak lama merintah, akhirnya dibina satu lagi patung Buddha yang terbesar, berdiri pula. Daripada Buddha duduk baring, Buddha duduk bersila, sampai ke Buddha berdiri. Dalam keadaan orang beragama Buddha hanya 2%. Pernah dengar ada rusuhan di Kelantan? Pernah dengar ada orang Buddha langgar masjid, orang Islam langgar tempat ibadat orang Buddha? Tak ada. Malah kalau di Kelantan tu, orang Cina di Kelantan, dia pakai kain plekat macam orang Kelantan. Tak percaya pergi. Dia ada nama, mungkin Ahong dan sebagainya, tapi dia bubuh pula nama Melayu, Cik Awel, Cik Mak, Cik Heng. Dan di Kelantan, Tok Dalang wayang kulit antara yang masyhur bukannya orang Melayu. Tok Dalang wayang kulit di Kelantan orang Cina. Tidakkah indah Malaysia? Aman, makmur, berbagai-bagai kaum. Dan ini juga adalah antara rahmat. Yang saya katakan ini juga adalah rahmatan lil alamin. Rahmat kerana orang-orang Islam walaupun majoriti, kita tidak menyuburkan perasaan perkauman dalam negara kita.
Sekarang ni ada orang nak menakut-nakutkan, dia tengok UMNO dengan PAS bekerja sama dari segi politik, maka dia kata, nah, Malaysia nak jadi negara Taliban. Ini orang yang tak baca sejarah. Sebab tu baru ni saya bagi tawaran pada seorang ahli parlimen. Bila dia mengutuk PAS dengan jelas pada saya yang dia tidak kenal PAS, dia tak kenal UMNO, saya kata, sila ke Kelantan, tiket kapal terbang saya pakai, saya belanja, hotel 7 hari, saya bayar, makan saya tangguh. Sila pergi ke Kelantan, tolong kenali UMNO, tolong kenali PAS sebelum nak bercakap dalam Dewan. Sebab realitinya tuan-tuan, inilah negara kita yang telah diasaskan oleh UMNO, orang Melayu, MCA, orang-orang Cina, MIC, orang-orang India. Saya belik buka sejarah, rupanya MIC masuk dulu. MIC lebih awal mencapai persepahaman dengan orang Melayu UMNO. Lepas tu baru MCA. Dan 3 kelompok kaum ini. Saya sentuh ini kerana PDM Banda Ekar ini, saya tengok pecahan pengundinya, orang Cina pun ramai, orang India pun ramai, orang Melayu pun ramai. Mari kita berkata jujur pada diri kita bahawasanya negara ini yang dibina oleh perikatan, dibina oleh Barisan Nasional 7 dekad lamanya, menjadi negara berbagai kaum yang istimewa sebagai dasar perjuangan kita. Dan kita berterima kasih pada rakyat. 13 kali pilihan raya rakyat membaharui, memberikan kepercayaan, memilih kerajaan UMNO dan Barisan Nasional. 2004 datanglah Tok Mat sebagai wakil rakyat di sini. Dan tuan-tuan lihat bagaimana orang Melayu meningkat maju, orang India meningkat maju. Oh, dulu ada orang India jadi peneroka, orang Melayu jadi peneroka. Pergi tengok di Sendayan apa rupa peneroka. Sekarang peneroka dah duduk di villa, peneroka sudah duduk di kawasan yang jalan macam lebuh raya. Kampung sudah menjadi maju, bekalan elektrik, bekalan air. Mungkin kita tak terasa, itu tidak terjadi dengan sendiri. Itu adalah kerana kita berusaha merubah keadaan kita. Rakyat Malaysia, tak kira apa kaum, lebih-lebih lagi bagi orang Islam yang telah dituntut, yang telah diperingatkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehinggalah kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada dirinya. Itulah kerja UMNO dan Barisan Nasional, tuan-tuan. Datuk saya adalah nelayan di Pantai Bacok. Bapa saya adalah petani, orang kampung. Walaupun dia tok guru, tapi dia adalah petani orang kampung. Lahir saya sebagai, ya tuan-tuan tahu saya lah, taklah koman sangat. Kurang-kurang pun Tan Sri lah, koman-koman pun. Tapi Tok Anwar Musa ni nelayan miskin. Bapaknya hanya seorang petani. Tapi saya belajar di sekolah kebangsaan Bukit Marak, darjah 1 sampai darjah 5 berkaki ayam. Masuk darjah 6 baru dapat kasut yang pertama. Tu pun minta dengan ayah nak kasut bata badminton masters. Balik-balik dapat kasut Fung Kiong RM1.20. RM1.20. Itulah kasut pakai hari raya. Itulah kasut buat pergi sekolah waktu darjah 6. Itulah kasut buat pergi ke Kota Baru. Itulah rupa Melayu. Melayu yang bernama Anwar Musa. Kerajaan ambil pergi letak di sekolah berasrama penuh di Ipoh. Naik kereta api di Wakar Baru. Sebelum nak sampai stesen kereta api, catar kereta polis pencen Morris Minor. Kereta Morris Minor. Waktu tu sarjan pencen janji ada kereta Morris Minor. Dalam kampung saya sebiji tu saja ada kereta. Naik kereta dia hantar sekat Tambatan Diraja. Naik bot pula nak pergi ke stesen kereta api Palembang. Naik kereta api di Palembang, turun di Gemas, tukar kereta api.
Daripada Gemas, turun Kuala Lumpur, tukar kereta api, naik kereta api lain, pergi baru sampai ke Ipoh. Umur baru 12 tahun. Dasar kerajaan kita. Nak ambil budak-budak kampung. Buat sekolah berasrama waktu itu. Nak boleh jadi seorang orang macam saya. Tak terjadi dengan sendiri, tuan-tuan. Begitulah juga yang kita semua lalui. Negara ini, tuan-tuan, merdeka adalah lebih lambat daripada Indonesia. Merdeka lebih kemudian daripada negara Thailand, daripada Filipina, daripada Pakistan, daripada India. Negara kita ini lambat merdekanya. Mundur kalau nak bandingkan orang lain. Tapi hari ini, alhamdulillah, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh berjalan ke serata dunia, bangun. Orang tanya datang kepada mana, cakap pada Malaysia, tidak malulah, tuan-tuan. Ya. Ini semua nikmat dan rahmat. Cuma bila dah 13 kali menang. Kalau tiap-tiap hari makan nasi dengan budu, teringin agaknya nak tukar selera, tak nak makan budu. Dan main barisan, tiba-tiba ada orang datang, tukar selera lah sekali. Mana tahu kalau tol dapat free. Dalam dunia ni antara benda yang sedap, bila benda free, hutang tak bayar-bayar, makan free. Itu antara dua benda sedap. Dijanjikan tol free. Dijanjikan ada hutang PTPTN akan dihapuskan. Apa lagi janji? Hari ini kita memerintah, saya pastikan besok minyaknya RM1.50 1 liter. Tu dia. Siapa tak nak minyak murah? Macam-macam janji. Lah. Yang biasa pangkah dacing pun kona pakah kot lain. Akhirnya jatuh kerajaan. Bila jatuh kerajaan, naik kerajaan baru. Semua menaruh harapan yang tinggi. Macam saya kata tadi, nikmat yang ada dalam tangan terbunyi guruh di langit, air di tempayan semua curah buang. Salah raya ke? Tidak. Sebab apa? Janjinya terlalu baik untuk ditolak. Hutang PTPTN tak bayar-bayar, tol free, macam-macam lah. Segala percumakan, barang dah jadi murah. BN tak pakai, BN barang naik, BN barang naik. Pangkah Pakatan Harapan dengan mudah-mudahan harga barang turun. Lepas pilihan raya tunggulah. Masuk tol kena bayar. Hutang PTPTN bukan saja tak hapus, diwajibkan pula bayar. Tunggu minyak nak turun, minyak angin pun tak turun, usahakan minyak petrol. Maka barulah tersedar pilihan raya di Selangor yang mula-mula. Sungai Kandis. Tak berapa sedar lagi. Pergi Seri Setia, tak berapa sedar lagi. Mari Balakong, tak berapa sedar lagi. Lama-lama datang pilihan raya Cameron Highland. Peneroka yang dijanjikan nak dihapuskan hutang, pengundi tengok hutang tak dihapuskan. Bukan saja hutang tak dihapuskan, harga sawit merudum jatuh. Akhirnya pilihan raya di Cameron Highland, tuan-tuan, usahkan peneroka Tok Batin dan orang asli pun pandai lawan kerajaan. Baru kena ugut. Tok Batin kalau tak sokong Pakatan Harapan, kita akan pecat Tok Batin. Kita akan potong allowance. Biasanya orang asli ni, tuan-tuan, kalau kena ugut macam tu, dia akan ikut kerajaan. Tapi orang asli pun dah lebih cerdik daripada wakil rakyat Pakatan Harapan. Buka-buka peti undi orang asli. 70%, 80% pangkah Barisan Nasional tolak Pakatan Harapan. Saya yang menguruskan pilihan raya di sana berdebar-debar nak buka peti undi pengundi awal. Sebab pengundi awal ni pegawai kerajaan. Ada polis, ada cikgu,
Ada pegawai-pegawai yang bertugas di pilihan raya. Saya kata habislah. Ini undi awal buka ni mestilah kalah barisan. Sebab mereka semua orang-orang pegawai kerajaan. Buka undi awal, buka undi polis, buka undi cikgu. Hampir semua sekali tolak Pakatan Harapan, pangkah Barisan Nasional. Sehari sebelum mengundi, Tun Mahathir turun dengan helikopter. Turun, pergi kampung orang asli. Kemudian pergi ke Sungai Koyan. Duduk daripada pukul 10 di Sungai Koyan. Naik pergi sembahyang di masjid Sungai Koyan. Lagi Mahathir turun, lagi teruk kalah PDM Sungai Koyan. Tuan-tuan, kalau Tok Batin di Cameron Highland, kalau peneroka di Sungai Koyan berani mengajar kerajaan, mari kita cabar diri kita di rantau ini. Beranilah kita menolak kerajaan yang tidak menunaikan janji. Bila kalah Pakatan Harapan di Cameron Highland, maka Azmin Ali turun ke Semenyih. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube. Apa Azmin Ali kata? Itu orang Melayu Cameron Highland. Ini bukan Melayu Cameron Highland. Ini bukan Melayu Pekan. Ini adalah Melayu Semenyih. Datang pilihan raya Semenyih. Habis Melayu Semenyih. Tolak Pakatan Harapan. Pilih Barisan Nasional. Di Semenyih lagi istimewa, tuan-tuan. Ada satu PDM tu semua pegawai kerajaan. Nama PDM-nya ialah PDM Penjara Kajang. Kita yang bukan orang kerajaan nak masuk kempen tak boleh. Kita pun tak berapa nak masuk. Masuk penjara ni bukan suka sangat. Tak boleh masuk. Kerajaan hantar pula. Hantar orang hebat Kelantan. Nama dia Topa. Masuk. Jaga. Kebetulan bos penjara Kajang tu pula orang Kelantan. Hantar lagi Topa. Lagi Topa pergi. Buka peti undi penjara Kajang. 70% pengundi penjara Kajang pilih Barisan Nasional. Tu penjara Kajang. Ada satu lagi PDM. Iaitu PDM Polis, PJA. Polis Pasukan Gerak Am. Serupa juga. Kita berlega luar pagar nak masuk berkempen tak boleh. Tunggu hari Jumaat, dia orang keluar sembahyang Jumaat, kita pun cubalah kempen dekat masjid, dekat dengan tu. Nak masuk ke dalam tak boleh. Sebab kamp polis dijaga. Saya kata hari tu buka peti undi, saya duduk dengan Tok Mat, habislah kita. Di Beranang kita menang, di kampung kita menang, kata buka penjara, mungkin kalah. Tengok buka penjara, menang. Tapi polis ni habislah, sebab polis ni bawah Kementerian Dalam Negeri. Pengarah pilihan rayanya Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri. Dia adalah Menteri Dalam Negeri. Dia sendiri pergi ke situ, pergi berkempen pada polis-polis. Tuan-tuan, buka peti undi. Polis pun tak pakai Pakatan Harapan, semua pilih Barisan Nasional. Kenapa terjadi begitu, tuan-tuan? Kenapa? Orang putih kata, you can cheat some people sometime. But you can cheat some people all the time. But you cannot cheat all the people all the time. Sebab tipu boleh tipu setengah-setengah orang pada setengah-setengah masa. Adalah sikit yang kita boleh tipu setengah-setengah orang sepanjang masa. Itu yang bodoh telajak lah. Asyik kena tipu sama-sama. Ada. You can cheat some people sometime. You can cheat some people all the time. But you cannot cheat all the people all the time. Faham ke tuan-tuan pasal orang putih? Maka alhamdulillah. Yang penting barangkali pilihan raya lepas adalah satu proses untuk mematangkan lagi fikiran kita dan politik kita. Hari ini macam Dr. Samsul kata tadi, tuan-tuan,
beritahu saya ada satu perkara, satu kebaikan yang Kerajaan Pakatan Harapan sudah berjaya memecahkan rekod Barisan Nasional. Yang kita dengar hari-hari dia bergaduh sama-sama dia. Yang kita dengar hari-hari Anwar nak cepat-cepat jadi Perdana Menteri. Hari-hari pula kita dengar geng-geng Dr. Mahathir pula nak melambat-lambatkan Anwar jadi Perdana Menteri. Lah hari ini kita dengar orang yang paling keras hati, orang yang paling berani berjuang bertahun-tahun daripada zaman sekolah sampailah jadi wakil rakyat 2/3 penggal, yang dipanggil Puteri Reformasi. Siapa dia Puteri Reformasi? Nurul Izzah. Daripada zaman dia sekolah sampailah dia jadi wakil rakyat 2/3 penggal. Cukup cekal hatinya, cukup berani dalam dewan, cukup tabah berjuang. Akhirnya dalam interview dia di Singapura, apa Nurul Izzah kata? Tak payah saya sebut, tuan-tuan semua dah tahu. Nurul Izzah letak jawatan. Nurul Izzah berhenti daripada PAC dan Nurul Izzah kata, payah nak kerja dengan kerajaan ni sebab tidak ada kesungguhan nak menunaikan tanggungjawab dan janji pada rakyat. Maka dia kata dia nak berhenti dah politik. Inilah penggal terakhir. Tak nak lagi dah calon, tak nak lagi duduk di bawah pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan sebab tidak menunaikan janji. Itu kalau Nurul Izzah begitu sekali kesedarannya, kalau kita orang kampung tak faham juga, tak tahulah tuan-tuan. Nurul Izzah tu yang dapat gaji, dapat title yang berhormat, yang sanggup berjuang siang malam dulu sebagai pembangkang. Dia berani tunjuk keberanian dan dia bercakap terus terang kerajaan pimpinan Perdana Menteri sekarang ini adalah hopeless government. Takkanlah kita orang di rantau. Orang di rantau ini tidak mahu menyahut seruan orang seperti Nurul Izzah. Yang melalui, yang ada pengalaman. Yang lain-lain ini tak saya kira lah tuan-tuan, dah banyak dah. Kenapa? Kerajaan ini tuan-tuan, waktu dia ambil alih daripada kita, pasaran saham kita, stok market kita punya nilai 1.9 trilion. Bulan ini laporan dikeluarkan, stok market kita sudah kerugian, sudah kehilangan 200 bilion. Bukan 2.6 bilion tuan-tuan. Dulu dengar 2.6 bilion, orang duk hayun 2.6 bilion ni pun. Itulah antara sebabnya yang Datuk Najib ditolak, ya, kerana soal 2.6 bilion. Tu pun sampai sekarang tak dapat dibuktikan. Tu pun baru duk pasuk dalam proses mahkamah. Tak ada pun lagi kemukakan apa-apa bukti. Kita dah kalut, kita dah marah. 2.6 bilion. Stok market kita, kerajaan baru, sudah hilang 200 bilion dalam laporan resmi Suruhanjaya Securities. Syarikat yang 9 tahun, 10 tahun berturut-turut cipta keuntungan 2 bilion ke atas, yakni syarikat di bawah Khazanah Nasional, baru saja mengumumkan secara resmi di bawah kerajaan baru sudah mengalami kerugian 6.8 bilion. Tukar GST kepada SST, kerajaan sudah hilang punca pendapatan yang boleh diagihkan kepada rakyat berjumlah 24 bilion. Pertumbuhan ekonomi di zaman Barisan Nasional tumbuh pada kadar 5.7, 5.8%. Sekarang ini nak dapat 5% pun tak dapat. Laporan resmi yang terbaru, ekonomi kita hanya tumbuh pada kadar 4.7% saja. Tahun lalu, tahun 2019 ni tak tahulah tuan-tuan. Nak tahu kita ini bergerak ke arah lebih baik, ekonomi lebih baik, tanya orang sedang berniaga. Pergi ke pekan rantau tanya.
Sepatutnya sekarang rakyat lebih happy. Harga barang lebih murah. Peluang pekerjaan lebih banyak. Duit lebih banyak dalam poket. Hidup hutang-hutang tak bayar-bayar. Lalu tol tak bayar-bayar. Minyak hanya RM1.50. Tapi tanyalah. Tanya orang menerima tol, adakah kita telah dapat tol percuma? Tanya orang yang guna minyak, adakah minyak kita sudah murah? Tanya orang yang beli barang, suri rumah beli barang, adakah harga barang sudah turun? Tanya orang yang berniaga, adakah pendapatan perniagaan masing-masing sudah meningkat? Semua orang tahu jawapannya. Maka nak ke mana kita ni tuan-tuan? Belum lagi kita nak bercakap daripada sudut orang Islam yang dalam suasana kebimbangan tentang perkembangan agama Islam. Bukan salah orang bukan Islam. Yang kita dok risau ni menteri Islam tu sendiri. Ini bukan soal agama, nak marah pada agama lain. Islam tak benarkan begitu. Nak marah orang agama lain apa? Sama-sama Islam ni dulu. Lantik seorang menteri jadi menteri hak ehwal agama. Tengok pada bakanya elok sangat. Dulu duduk lepas elok sangat. Tiba-tiba nak tafsirkan apa tu? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin tu. Nak tafsirkan rahmatan lil alamin tu tonggang langgar. Lah ni kerja dia terima mocek dengan Lee Kuan Ing. Itu kerja ketua kampung terima mocek. Pengurusi PIBG terima mocek. Ini menteri terima mocek dengan menteri yang lain. Yang terbaru, saya tak naklah hurai panjang. Pentafsiran Masajid Allah. Dia tweet sendiri dalam dia punya akaun Facebook. Masajid Allah, dia tafsirkan sebagai rumah peribadatan. Sedangkan kalau orang tahu asbabun nuzul turunnya ayat Quran, ayat Masajid Allah adalah rumah Allah dan masjid Allah. Dia takut nak sebut masjid Allah. Dia tu Islam. Jadi kita jangan marah pada orang bukan Islam. Sebab kita adalah Islam, bagi mereka agama mereka, bagi kita agama kita. Dan kita lantik menteri jaga agama di kalangan kita orang Islam. Macam mana rakyat tak risau? Soal LGBT diagung-agungkan. Soal pluralisme diagung-agungkan. Benda yang bercanggah dengan Islam semua diagung-agungkan. Masajid Allah tak tafsir dengan betul. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tak ditafsirkan dengan betul. Mana orang Islam tak resah, tak risau. Lah dengar pula ketua kerajaan kata pembelajaran dan mata pelajaran agama di sekolah-sekolah hendaklah dikurangkan. Mari hari lain pula keluar pula istilah apa? Hendaklah kita menerima dan membiarkan ajaran Syiah. Mari pula anak dia kata, oh kita semua mestilah menghormati LGBT. Kenyataan datang daripada pemimpin, keluarga pemimpin dan orang-orang yang diamanahkan untuk menjaga agama. Bukan orang lain, orang kita ni. Maka ke arah mana kita nak pergi tuan-tuan, nak bawa negara ini? Jadi kalau orang Islam tolak pemimpin-pemimpin Islam dalam Pakatan Harapan, patutnya mereka kena insaf sendiri. Bukan kerana salah orang bukan Islam, tapi orang Islam yang diberikan amanah tu, yang sepatutnya menjaga kepentingan agama, letak pada landasan yang betul. Orang bukan Islam tak marah. Dah 60 lebih tahun kita merdeka, orang bukan Islam tak marah pada Islam. Berapa banyak masjid kita buat? Berapa banyak jemaah haji yang kita jaga? Berapa banyak subsidi kita beri untuk kepentingan orang Islam? Berapa banyak mata pelajaran agama kita ajar di sekolah dan dalam televisyen? Jangan salahkan orang bukan Islam. Orang bukan Islam dia tahu. Tapi yang masalah ni orang Islam sendiri. Dan orang Islam sendiri yang tiba-tiba gementar bila UMNO nak berbaik-baik dengan PAS. Orang Islam sendiri. Ini masalah kita. Walhal patutnya kitalah menerangkan pada saudara-saudara kita. Wahai sahabat-sahabat, selagi Islam itu menjadi pegangan bagi orang-orang Islam,
sejarah telah membuktikan nescaya akan aman damailah orang-orang yang berbeza-beza agama. Kerana apa? Kerana itulah contoh teladan yang telah ditunjukkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu sebelum kedatangan Islam, orang-orang semua kabilah-kabilah Arab suka bergaduh, suka berperang, suka berbunuh-bunuh. Bila datang Islam, yang dikatakan wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu dalam sejarah menyatakan kalau betul kita berpegang pada Islam, nescaya aman damailah orang yang bukan Islam. Tak perlu ada takut. Dengan syarat orang Islam tunjuklah contoh yang betul. Sebab itu saya kata, saya baca dalam parlimen hadis Nabi yang diriwayatkan, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa minna man da'a ila asabiyyah wa laisa minna man qatala ala asabiyyah wa laisa minna man mata ala asabiyyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan daripada golongan aku barang siapa yang menyeru atas jalan perkauman. Wa laisa minna man qatala ala asabiyyah. Bukan daripada golongan aku barang siapa berperang atas dasar perkauman. Wa laisa minna man mata ala asabiyyah. Bukan daripada golongan aku orang yang mati kerana perjuangan asabiyyah. Ini hadis. Dalam Islam ini hadis sahih. Maka sahlah Islam tidak membenarkan kita ada perasaan perkauman. Nabi bila dia buat kerajaan Daulah Islamiyah Madinah, apa yang Nabi buat? Nabi satu padukan Muhajirin dan Ansar. Lepas tu apa dia buat? Walaupun Muhajirin itu adalah orang-orang keturunan Quraisy, Ansar itu orang-orang keturunan Aus dan Khazraj yang sentiasa bergaduh, berperang satu sama lain. Bila datang Nabi, didamaikan dulu orang Islam dengan orang Islam. Kemudian Nabi berpesan pula kepada penduduk Islam Madinah, barang siapa menyakiti zimmi, yakni orang tidak Islam lalu kita sakiti, maka akulah musuhnya, kata Nabi. Dan barang siapa menjadikan aku musuhnya, nescaya aku tewaskan dia di akhirat. Tak ada satu agama yang begini tegas, tak membenarkan kita perkauman. Maka di zaman Rasulullah, sebelum datang Islam, di Madinah sudah ada orang Kristian, di Madinah sudah ada orang Yahudi. Tapi bila Islam terbentuk Daulah Islamiyah di kota Madinah, orang Islam, orang bukan Islam, orang Kristian, orang Yahudi diberikan hak dan kebebasan. Dan Nabi larang untuk mengapa-apakan orang bukan Islam. Itulah ikutan kita. Apalagi negara kita berbagai kaum, berbagai agama. Tidak mengapa. Menghormati kepelbagaian agama, tidak mengapa. Ada kaedah dia. Selama mana orang yang bukan Islam tidak ada niat menyakiti dan memusuhi kita. Itulah dia sejarah dalam perkembangan sejarah Islam. Daripada zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman-zaman pemerintahan Umayyah, Bani Umayyah, sampailah ke zaman Islam menguasai 3 benua. Islam menguasai Asia, Islam menguasai Afrika, dan Islam menguasai sebahagian daripada Eropah. Dalam sejarah, semua sekali mendapat perlindungan. Saya sebut dalam parlimen. Kita mesti tegas. Kalau tidak, Islam akan menjadi the misunderstood religion. Agama yang sengaja disalah mengertikan. Maka bila kita melencur daripada ajaran agama yang sebenar, porak-perandalah negara. Bila orang Islam benci pada orang Hindu, ataupun orang Islam benci pada orang Buddha. Apalagi kalau fanatik nak mengganggu orang Hindu, nak mengganggu orang Buddha, apa jadi dengan negara ini? Orang Islam tak apa, mungkin ramai. Tapi bagaimana orang Kadazan, orang dusun, orang Murut yang tidak ramai?
Tapi kerana kita semua Islam, kita mesti pandai menghormati. Ada konsep fiqh ta'ayyush, yakni prinsip hidup kebersamaan, coexistence dalam bahasa orang putih. Ada prinsip kesederhanaan, wasatiyah dalam bahasa Arab. Jadi inilah yang kita laksanakan selama ini dalam Barisan Nasional. Sebab itu formula ini berjaya. Sebab itu formula ini ada keberkatannya. Sebab itu formula ini sentiasa ditolong Allah. Tetapi 13 kali kita diberi kemenangan, sekali kita diberi kalah. Mungkin kerana ada salah dan silap kita yang Tuhan nak suruh perbetulkan. Tak mengapalah tuan-tuan. Tetap syukur Allah SWT bagi kita 13 kali pilihan raya menang. Maka Tuhan nak uji, ada hikmah dia. Saya sekarang ni baru nampak antara hikmah dia. Saya datang daripada Kelantan. Orang Kelantan ni kalau lawan parti UMNO dengan PAS, nak berbesan pun tak boleh tuan-tuan. Tapi kemuncak UMNO lawan PAS, kenduri orang UMNO, orang PAS tak pergi, kundi orang PAS, UMNO tak pergi. Kalau pergi pun, makan nasi, pakai sambal belacan, sambal lada saja. Sebab apa? Sembelihan orang UMNO tak sah nak dimakan. Akhirnya, pergi kenduri, timun, sambal lada. Timun, sambal lada. Ayam, tak makan. Lembu, tak makan. Sebab apa? Sembelihan orang UMNO tak sah. Itu kemuncak kerosakan. Pergi masjid, tuan-tuan pernah dengar peristiwa dua imam? Orang yang dah berkahwin, bercerai-berai. Lama berpuluh tahun kita bergaduh dengan PAS. Barangkali Tuhan tengok, nampak gayanya puak-puak ni, kalau nak harap dia berbaik, dia tak boleh berbaik. Maka Tuhan jadikan satu keadaan supaya kedua-duanya tiba-tiba tersedar. Bagi orang PAS tiba-tiba tersedar. Macam mana tak tersedar? Ada presiden, tok guru, timbalan ulama sedunia, hebat berpidato, ramai pengikut. Ada yang luluh engineer, ada yang luluh doktor, yang luluh tinggi-tinggi, yang hebat-hebat. Tengok-tengok Mak Sabu yang tak luluh periksa masak jadi menteri dulu. Tuhan nak bagi orang PAS terfikir sikit. Berjuang berpuluh-puluh tahun, tengok-tengok Mak Sabu yang tak ada sijil masak jadi menteri dulu. Haji Hadi masih lagi terkiar-kiar jadi pembangkang. Barangkali agaknya, mungkin itu hikmahnya nak bagi kesedaran pada orang PAS. Bukan saja PAS, orang UMNO pun begitu juga. Tuhan nak bagi kesedaran. Barangkali UMNO ni dulu sombong. UMNO ni ingat dia tak boleh kalah. UMNO mungkin ada yang terlalai. Mungkin ada yang cuba-cuba nak main dengan rasuah. Mungkin ada amanah-amanah yang tidak ditunaikan. Nampak nak baiki sendiri tak baiki. Mungkin UMNO ni sombong sangat. Elok-elok duk jadi kerajaan. Buat bangunan Putrajaya bukan main hebat lagi. Lalah sekali. Walaupun menang 50-60 kursi, duduk bawah Perdana Menteri hak menang 13 kursi. Tak sedih ke? Kita menang 70 lebih kursi. Duduk bawah Perdana Menteri yang menang 13 kursi. Mana ada logik politik tuan-tuan? Tapi itulah yang terjadi. Di Perak menang 17-18 kursi. Menteri besar yang menang 1 kursi jadi menteri besar. Yang menang 17-18 kursi jadi pembangkang. Barangkali itu cara Allah SWT nak menyedarkan kita tuan-tuan. Maka redalah. Ada hikmahnya. Dengan syarat. Ke depan, kita kena perbetulkan. Tapi bila dah jatuh tuan-tuan, macam main bola lah tuan-tuan. Bila dah jatuh, nak naik Liga Super semula, kena start daripada bawah. Liga FAM dulu. Lepas Liga FAM, kena jadi Johan, baru dapat masuk Liga apa? Liga Perdana. Lepas Liga Perdana, baru boleh balik semula ke Liga Super. Dan Liga Super pun tak boleh terus nak pergi ke Bukit Jalil. Lawan peringkat negeri dulu. Kita ni macam itulah tuan-tuan. Bila dah jatuh, kita kena mula semula daripada bawah. Jadi yang bawah ni lah mula dengan pilihan raya kecil ni. Jangan kata pilihan raya kecil ni tak penting, tak apa. Penting.
Kena mula menangkan Barisan Nasional. Kena mula baiki semula. Dulu bergaduh, mari kita berbaik. Dulu PAS ke lain, UMNO ke lain. Mari kita berbaik. Kita satukan UMNO dengan PAS. Kita bawa MCA, kita bawa MIC. Kita kalahkan Pakatan Harapan dalam tiap-tiap pilihan raya. Sehingga sampai pilihan raya besar PRU 15. Ikut sifir biasa, PRU 15 kena tunggu 5 tahun. Tapi tengok pada cara sekarang tuan-tuan, insya-Allah. Saya rasa dalam 2 tahun saja kita akan berdepan dengan pilihan raya besar, insya-Allah. Lagi cepat, lagi baik. Kerana kita perlu membawa perubahan yang besar. Maka dalam perjalanan semula yang panjang inilah lahir seorang manusia bernama Muhammad bin Haji Hassan, anak kelahiran rantau. Kalau dulu kebangkitan semula mari daripada anak Pahang, mari daripada anak Kedah, maka kali ini agaknya Tuhan mentakdirkan lahir satu manusia yang mana waktu bertanding timbalan UMNO, saya berlawan dengan dia. Ya, saya lawan dengan Tok Mat. Padahal Tok Mat ni kawan baik saya. Kita sama-sama jadi presiden bola. Boleh tukar-tukar pemain. Mat, you nak pakai? Tak nak pakai, bawakan saya. Saya tak nak pakai, bagi pada Negeri Sembilan. Sentiasa baik. Dalam UMNO, tiba-tiba sama-sama bertanding. Tapi bertanding pun saya dengan Tok Mat, saya kata terus terang. Kalaulah boleh dipilih 2 orang, pilihlah saya dan Tok Mat. Tapi kalau boleh pilih seorang saja, pilih saya, Tok Mat kelian sikit. Tapi Tok Mat pun pandai juga. Dia pergi bersyarah. Dia kata saya dengan dia serupa saja. Siapa pun tak apa. Tapi kalau Tuhan dah tulis untuk saya, pakai saya lah kata dia. Tapi kami pergi kempen sekali. Sekali, 2-2. Ini pun ujian Tuhan. Tok Mat jadi calon. Tok Mat jadi pemangku presiden. Saya jadi Setiausaha Agung. Saya kerja untuk Tok Mat. Tak ada masalah tuan-tuan. Yang penting perjuangan dan persahabatan. Saya kerja dia lebih kuat daripada saya sendiri jadi calon. Sebab bukan kerana soal Tok Matnya. Kerana manusia bernama Muhammad Haji Hassan itu sekarang ini ditakdirkan sedang memimpin satu parti yang telah lalui ujian Allah yang kita nak bangkit kembali. Dan Muhammad Haji Hassan inilah juga yang sedang merintis mencipta sejarah menyatu padukan antara 2 parti orang Islam yang terbesar, yakni UMNO dan PAS. Juga sedang Tok Mat yang buat. Dan Tok Mat jugalah sedang memikul tanggungjawab untuk membentuk Barisan Nasional yang baru. Dan Tok Mat akan membawa bahtera ini mencabar kerajaan Pakatan Harapan. Maka tuan-tuan, ini bukan Tok Mat rantau. Yang nak bertanding pilihan raya 13 ni bukan lagi Tok Mat rantau. Ini adalah Tok Mat untuk Malaysia. Ini adalah Tok Mat untuk semua. Ini adalah Tok Mat yang akan memimpin bahtera UMNO. Tok Mat yang akan memimpin bahtera Barisan Nasional. Tok Mat yang akan memimpin permuafakatan UMNO dan PAS. Tok Mat yang akan membebaskan Malaysia ini daripada kebobrokan kerajaan Pakatan Harapan. Maka tuan-tuan, tugas yang bakal ada tabau Tok Mat terlalu amat besar. Kali ikut atas diri dia tuan-tuan, kami Tok Mat dengan saya ni sebaya, umur sama-sama 62 tahun. Cuma bezanya, dia kaya daripada awal lagi, saya tak kaya-kaya sampai sekarang. Ya? Memang dalam politik saya lebih awal. Saya jadi wakil rakyat tahun 86. Tok Mat tak ada lagi waktu tu. Tok Mat jadi wakil rakyat tahun 2004. Tapi saya walaupun lama, tak kaya-kaya. Tok Mat ni dia bukan kaya waktu jadi menteri besar. Sebelum jadi menteri besar, dia kaya dah. Tokek Mercedes. Saya ni bukan tokek Mercedes, baru pakai Mercedes second hand. Maka bila dah kalah pilihan raya, Tok Mat boleh rehat je. Tok Mat boleh rehat je. Dia dah ada segala-gala je. Buat apa nak poning-poning? Ya? Tok Mat tak jadi ketua parti pun dia kuat. Dia kata kuat, tetap kuat. Buat poning-poning buat apa? Tapi dia pun tak boleh nak lari pada tugas tuan-tuan. Datuk Zahid panggil dia, Mat,
aku letih, nak rehat sekejap, nak cuti. Engkau tolong pikul. Maka dia kena pikul. Berat tugas dia tu tuan-tuan. Sebab bila jadi ketua parti ni tuan-tuan, lawan pula lawan kerajaan, polis pun datang. SPRM pun datang. Banyak orang melawat tuan-tuan. Saya kalau tidur malam bunyi kereta berhenti depan rumah pukul 2 pagi, bangun buka tikar tengok. Bila giliran aku nak kena tangkap. Betul tuan-tuan. Bunyinya sedap jawatan ni. Kita akan berhadapan dengan berbagai-bagai ujian. Bila jadi pemimpin berjuang dalam politik, terus saya pesan dengan anak isteri saya, kaki kanan berada di rumah, kaki kiri sudah berada di Sungai Buloh. Manusia ni zalim tuan-tuan. Dia lawan, dia akan guna segala-galanya. Maka Tok Mat pun begitu juga. Bila jadi ketua parti, dia akan digoda, dia akan diancam, dia akan difitnah, dia akan diburuk-burukkan. Ni baru dia jadi calon, tuan-tuan tengok dalam Facebook. Macam-macam fitnah yang cuba dikatakan kepada Tok Mat. Ni isu terbaru. Bukan orang UMNO yang buat, kita tahu. Pihak sana buat. Oh, Tok Mat ni. Oh, semua jawatan dia. Adik-beradik dia. Apa ni? Anak dia. Ipar dia. Tuan-tuan. Itu jawatan untuk peringkat Dun Rantau dalam kampung Tok Mat. Untuk pilihan raya ini, Anwar Musa pengarah operasinya, bukan adik-beradik Tok Mat. Penyerahan naziran, baru petang tadi kita lantik Datuk Asraf Wajdi, seorang lagi siapa? Apa ni? Datuk Khalid Nordin. Yang membantu tugas saya, Datuk Sumali, seseorang kerja UMNO. Dah banyak lagi orang yang akan bertugas, termasuk pengurusi-pengurusi perhubungan negeri. Tapi ada orang dah mula nak memfitnah Tok Mat. Untuk kampung rantau memanglah pakailah adik-beradik ke siapa, bukan baru sejak dulu lagi. Kebetulan adik-beradik Tok Mat pula bukanlah orang yang tak campur politik. Datuk Gani itu dulu wakil rakyat. Orang yang berjawatan dalam parti, telah dipilih oleh parti peringkat rantau. Baguslah kalau dia kerja tolong Tok Mat. Dia tak tahan, ada saudara tak nak projek je, tolong tidak. Tapi saya kena buat penjelasan. Saya tuan-tuan pengarah operasi. Pilihan raya ini dikendalikan oleh jentera-jentera daripada ibu pejabat UMNO bersama dengan jentera tempatan. Tapi kenapa ada fitnah? Sebab orang kalau boleh, dia nak tengok Tok Mat kalah. Itu saja benda. Kenapa dia nak kalah dengan Tok Mat? Dia nak kalahkan UMNO, nak kalahkan Barisan Nasional. Maka kepentingan Tok Mat menang ni tuan-tuan, bukan saja kepentingan tuan-tuan, bukan saja kepentingan orang UMNO, bukan saja kepentingan Barisan Nasional. Sebab tu saya nak mengajak orang rantau, tak kira parti apa, agama apa, kaum apa, menangkan Tok Mat dengan majoriti yang besar. Mari kita bagi satu signal yang jelas. Macam kata Datuk Samsul Anwar Nasarah, bagi satu mesej yang jelas. Ini adalah Ketua Nakhoda bertanding dalam kampung tempat, kampung halaman sendiri. Nak lawan dengan calon orang Kelang, bukan orang rantau. Yang tak pernah berjalan masuk kampung, tak pernah menabur budi bakti pada siapa. Tapi Tok Mat, saya tengok track record dia. Saya tahu kami lama. Saya masih ingat dalam satu mesyuarat bagaimana Tok Mat bagi briefing kepada Perdana Menteri. Bagaimana cara dia bercadang nak menyelesaikan masalah kuil-kuil Hindu. Dia ambil tanggungjawab. Waktu orang tengah bergaduh soal kuil Hindu di Selangor. Sewaktu zaman Pak Lah jadi Perdana Menteri lagi, Tok Mat ada formula dia sendiri. Tak pernah ada masalah di Negeri Sembilan. Tok Mat selesaikan masalah orang India dan kaum Hindu dengan baik sekali. Semua negeri ada kawasan Felda. Negeri Sembilan ada kawasan Felda. Akhirnya lihat apa yang sudah terjadi kepada Sendayan. Satu transformasi yang cukup luar biasa. Daripada kawasan Peneroka Felda menjadi kawasan yang maju seperti mana ada pada hari ini. Berapa ramai lagi pertolongan yang kecil-kecil. Berapa ramai lagi soal bantuan-bantuan. Sepanjang Datuk Mat berkhidmat sebagai Menteri Besar. Itu tak boleh dinafikan. Tapi orang nak juga dia kalahkan. Nak ajar kita supaya pilih wakil rakyat yang tak mungkin boleh buat macam Tok Mat. Yang budi tidak ada sebesar Tok Mat. Tanggungjawab politik tidak sebesar Tok Mat. Tapi nak memaksa kita supaya memangkah juga dengan pelbagai alasan.
Maka saya harap kita adik kakak rakyat di rantau ini, bukan saja orang UMNO, bukan saja orang Barisan Nasional, tapi rakyat pada keseluruhannya. Percayalah tuan-tuan, kalau kita tunjukkan keberanian kita mengalahkan kerajaan yang sedang memerintah, itulah wake up call yang terbaik supaya kerajaan menjadi kerajaan yang lebih bertanggungjawab. Kalau janji pada rakyat tidak ditunaikan, biar rantau mengajar mereka, tunaikan janji kamu, jangan munafik. Kita baru kalah kat Semenyih pun dah bunyi dah. Nak hapus tol. Baru nak hapus. Kata tengah kaji. Nak hapus tol tengah malam. Siang kena bayar juga. Lepas tu nak ganti pula dengan congestion charge. Itu baru sikit tu. Baru sikit kena penampar di Semenyih. Sekarang ni dengar Anwar Ibrahim berucap dalam parlimen. Wah tuan-tuan. Saya rasa tak lama lagi. Banyak dua yang runtuh ni. Banyak dua yang runtuh ni. Dia tengah fikir ni, tengah cari duit ni. Hutang merata dah sekarang ni. Hutang negara pun dulu daripada 686. Sekarang hutang negara dah dekat dengan 800 bilion dah. Hutang ni. Mudah-mudahan turun lah. Tapi kalau hutang tiba-tiba buat airport untuk anak dia di Kedah, meleleh air liur tuan-tuan. Orang duk sibuk, harga barang naik, dia nak buat kereta terbang. Orang duk sibuk masalah musim tengkujuh, tak boleh turun ke laut, dia suruh tanam nenas belakang rumah. Orang bercakap tentang nelayan nak subsidi, dia duk cakap ikan di laut ada berapa ekor, dia bilang 3 hari lepas. Menteri semua pening. Dr. Mahathir seorang, saya akui lah tuan-tuan, dia bijak, dia cerdik. Kalau tidak takkan dia lantik Anwar Musa jadi menteri zaman dia, sebab dia cerdik, saya pun cerdik juga. Saya tak naklah mengata tak elok, sebab itu kok mana pun dulu bos saya. Ya. Tapi masalah dia, kalau main bola, kapten seorang je hebat, yang lain tendang bola ke laut semua tuan-tuan, tak boleh skor gol. Ada Menteri Pertahanan, asyik duduk selfie dengan Peragawati je kerja. Sedap ya tuan-tuan jadi menteri. Ya. Biasanya Peragawati ni, dia nak selfie dengan orang handsome macam saya. Rupanya orang macam Mak Sabu boleh jadi menteri. Orang nak selfie juga. Kuasa punya pasal. Tapi yang pentingnya tuan-tuan, kerajaan ini. Kerajaan ini yang belum berjaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Kerajaan ini yang belum berjaya mengurangkan hutang negara. Kerajaan ini yang belum dapat mengembalikan, usahakan yang baru, belum dapat mengembalikan segala kemudahan-kemudahan rakyat yang pernah terwujud di zaman Barisan Nasional dulu. Kerajaan yang tak dapat mengulangi perpaduan kaum yang telah dibentuk oleh kerajaan Barisan Nasional dulu. Jadi kalau orang rindu semula Datuk Najib tuan-tuan, jangan duk heranlah. Ya. Bukanlah kerana Datuk Najib tu tiba-tiba jadi Datuk Najib lain yang baik, tapi sebab Pakatan Harapan teruk terlajak. Lah ni orang muda-muda pun, dia kata daripada turut kerajaan ni, baik turut bosku. Malu apa bosku? Orang tak malu dah tuan-tuan, sebab apa? Wakil rakyat macam jurutong. Menteri-menteri bercakap hal sawit, orang duk kempen soal turun, naikkan harga sawit. Dia lancar kempen macam kata Dr. Samsul tadi, suruh sayangilah sawitku. Siapa tak sayang sawit tuan-tuan? Orang kampung dah lama membanting tulang, tebang tanah hutan, tanam sawit. Jual harta, beli baja, majukan sawit. Tak payah kempen tuan-tuan, rakyat dah lama sayang sawitku. Tapi setakat sayang sawitku, harganya murah, macam mana ku nak sayang? Tak payah buat kempen sayang sawitku, wahai kerajaan. Jalankan kempen supaya harga sawit naik mahal. Tapi macam mana harga sawit nak mahal tuan-tuan? Kita asyik nak tibai orang, nak bergaduh dengan orang. Dulu harga sawit naik sebab kita ada dasar hubungan yang baik dengan China. Naik jadi kerajaan 3 hari, kita balon kerajaan China. China pun tukar, beli sawit Indonesia. Bila beli sawit Indonesia, sawit kita banyak, tak ada orang beli, maka harga sawit jatuh. Bukan salah peneroka, tapi salah kerajaan, cara mengendalikan kerajaan. Hari ini pula, apa Dr. Mahathir kata? Negara-negara Islam, hendaklah jangan terlalu bergantung kepada negara-negara maju.
bukan Islam. Cantik ayat tu tuan-tuan. Tapi kenapa Koma jadi Perdana Menteri? Baru 3 hari, negeri mana yang mula-mula melawat? Melawat Jepun dan pergi minta hutang dengan Jepun. Bukankah Jepun tu negara maju? Nak marah ke China ni apa pasal tuan-tuan? Negara China tak pernah menakluki negara Melaya tuan-tuan. Orang China daripada dulu lagi dia datang dia berdagang. Dia datang dia tidak menakluki. Dia datang tidak menjajah. Yang menakluki itu Jepun tuan-tuan. Tak percaya tanya orang Kelantan tu. Sampai sekarang ada istilah penampar Jepun. Ya? Yang menampar orang Melayu ni dulu Jepun. Yang pukul Melayu ni Jepun. Kalau nak banding Jepun dengan China dari segi negara, orang Jepun lebih zalim pada orang Melaya. Tapi tak apalah. Nak baik dengan Jepun. Yang nak pergi bergaduh dengan China tu kenapa? Kita tahu negara China negara dagang yang terbesar sekarang. Hatta lebih besar daripada Amerika Syarikat. Datuk Najib dia pandai. Selain dia baik dengan China, dia baik dengan Amerika, dia baik juga Arab Saudi. Kita naik kerajaan, pukul China. Naik kerajaan, kita tutup King Salman Center for Peace. Padahal, pusat keamanan Raja Salman dibiayai oleh Raja Salman untuk kebaikan sejagat. Malaysia tak keluar duit 1 sen pun. Tapi, kerana benda Datuk Najib buat, tutup King Salman Center for Peace. Bergaduh dengan Arab, bergaduh dengan Singapura, bergaduh dengan China. Maka macam mana negara nak berdagang tuan-tuan? Negara kita negara perdagangan. Yang menanggung akibat siapa? Peniaga. Peniaga Melayu, peniaga China, peniaga India. Bila jatuh harga barang, jatuh harga getah, jatuh harga sawit, orang Melayu susah, orang China susah, orang India susah. Sebab apa? Politik dendam. Maka keadaan ini kita kena perbetulkan. Maka Tok Mak lah suara kita tuan-tuan. Dalam sistem bernegara, apa sangat rakyat boleh buat? Tempat yang nak bertepuk dalam parlimen, tempat nak bertepuk dalam Dewan Negeri, kita tak boleh masuk ramai-ramai, kena hantar wakil. Maka nak ambil wakil, biarlah wakil yang boleh membawa suara rakyat, dan kita yakin Tok Mat boleh membawa suara rakyat. Padanlah dulu tuan-tuan. Lelah. Kalau macam ni berpeluh, tuan-tuan tak pangkah lagi, tak tahulah. Ya? Tapi tengok pada mata masing-masing ni, kita tahu mata nak undi dengan mata tak nak undi ni. Cuma takut terlalu syok hari mengundi tak pergi. Jadi saya doakan, saya minta kerjasama tuan-tuan semua. Marilah kita bersatu padu, marilah kita bermuafakat. Semua kaum, semua agama, semua parti politik. Perjalanan masih jauh, tidak berhenti setakat rantau. Anggapkan rantau ini permulaan. Kalau di rantau dah kalah, yang lain lagi susah. Kita menangkan Kamera Highland, kita menangkan Semenyih, kita menangkan di rantau. Ini adalah satu perjalanan sebelum sampai kepada pertempuran yang lebih besar, iaitu untuk kita merubah kerajaan, kita tolak Pakatan Harapan, kita gantikan dengan Barisan Nasional yang baru. Inilah tujuan dan harapan kita. Tuan-tuan, saya semalam sudah tutup. Saya nyanyi lagu Dikir Barat. Malah saya nak nyanyilah sebagai penutup. Sebagai satu tanda peragaan terima kasih. Jadi lagu ni adalah lagu Anak Jelutong tadilah. Lagu Anak Jelutong, tapi tidak ditujukan kepada sesiapa, baik yang telah mati ataupun masih hidup. Ya, tuan-tuan nak dengar dah ni? Tapi suara dah pecah dah, tapi boleh lagi. Ya. Ini sebab ada siaran langsung ni. Ni lagu ini ditujukan khas kepada orang-orang di Ketereh. Sebab saya lama dah tak balik jaga kawasan, duk jaga Tok Mat. Kau ada siapa yang boleh? Tok Samsul lah. Tuan-tuan pernah dengar tak lagu Anak Tupai? Ada seekor anak tupai. Apa dia? Duduk atas leher. Nah, itu pencipta asalnya namanya Halim Yazid. Lagu Anak Tupai. Jadi hari ini tak ada lagu Anak Tupai, kita nyanyi lagu Anak Jelutong. Bukan anak lutong, anak jelutong. Ya? Boleh kita mula? Boleh ya? Ada seekor anak jelutong duduk dalam dewan.
Dia suka duduk melaung, tak ikut peraturan, tak ikut peraturan. Amo marah, amo balung, tapi dia tak faham. Amo beda dengan patung, dia koh geram, dia koh geram. Asal kejadian diberi nama lutung, kabak ku atas dahan, berehi gak melaung. Nampak supo hok dalam dewan, tak ada sebentar dia nak bangun. Kecek kau sekot dan sifat hormat, tak ada langsung. Jadi tuan-tuan, terima kasih kepada Ketua PDM. Terima kasih pada adik kakak. Mudah-mudahan majlis-majlis kita merapatkan tali silaturahim. Jangan ada perkauman, jangan ada kebencian. Walaupun pilihan raya, gunakan peluang ini untuk merapatkan lagi ukhuwah sesama kita dan saudara-saudara kita. Kerana itulah matlamat Barisan Nasional, itulah dasar Barisan Nasional dan itulah juga obor yang akan dibawa oleh Datuk Mat, iaitu sebagai wakil dan parti yang akan mewakili semua kaum, semua agama dalam negara kita. InsyaAllah. Takbir! 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 Hidup Tamat! Hidup Tamat! Hidup Tamat! Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barisan kita yang ikhlas